Sebelum itu saya ingin ucapkan sedikit penghargaan kepada pihak universiti, karena pada hemat saya universiti itu harus memberi ruang karena kepada semua kalangan dengan semua aliran pemikiran, memberi hujah dan pendapat, mengajak anak-anak muda berfikir secara terbuka. Ini yang disebut wacana bebas dan segar. Dan di antara kelemahan yang ketara dalam sistem pendidikan kita ialah kongkongan yang tidak membolehkan anak-anak terdedah dengan aliran pemikiran atau pandangan yang tidak cocok dengan pandangan dominan pemerintah Malaysia, khususnya UMNO, dengan falsafah anak kecil main api. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Menteri Besar dan Chancellor dan rakan-rakan yang terus membuka universiti di Selangor di bawah kerajaan negeri untuk meneruskan dengan prinsip wacana bebas. Apa dia matlamat pendidikan? Ini dirumuskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dia ilmu tidak boleh lari daripada adab. Dan istilah adab di sini ada kaitan pernah dikupas oleh Profesor Naqib Al-Abbas. Dengan istilah adab, penyempurnaan adab itu dikaitkan dengan ilmu. Dan adab juga akhirnya melahirkan tamadun. Ini disebut permasalahan adabiyah dan tamadun. Maka kalau pendidikan itu tidak memungkinkan kita menimba ilmu secara luas dan mengangkat martabat dan tamadun umat itu, maka ia tidak lengkap. Mengangkat tamadun itu bermakna bermula dengan kekuatan akidah dan akhlak dan juga ilmu yang pelbagai dan pelbagai rencang, kerana keterampilan dalam pelbagai bidang itu memungkinkan kita mengangkat tamadun. Yang kedua yang kita bicarakan soal pendidikan percuma ini harus dilihat dalam kerangka yang lebih besar. Saya sebut tadi adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dan keduanya apa yang diungkapkan sebagai democratization of access to quality education. Maknanya pertamanya ada ruang memberi peluang pendemokrasian, maknanya setiap rakyat, ya, bangsawan dan yang paling miskin bagi dalam negara merdeka tidak boleh dinafikan hak mendapat pendidikan. Sebab itu prinsip pendidikan percuma ini bukan janji politik murah, dan tidak boleh orang yang bertanggung jawab dalam mana-mana pemerintah dengan keupayaan dana yang besar yang boleh melengah-lengahkan tanggung jawab ini. Pendidikan ini dalam negara merdeka harus terangkul dalam hak asasi. Sebab itu kita ungkapkan democratization of access. Tapi saya tambah juga di situ quality education. Kerana bila kita sebut percuma, tidak bermakna kita remehkan atau rendahkan mutu pendidikan. Di antara masalah di Malaysia ini bukan saja akses ruang pendedahan pendidikan belum cukup, tetapi juga mutu kian merosot. Kita lihat kalau dalam kajian Universiti Kemuka pada satu ketika hanya Universiti Melaya yang ada, tetapi Universiti Melaya itu dianggap tergolong di antara universiti utama di rantau kita. Sekarang belum ada universiti yang boleh mencapai di Asia saja satu tingkat yang dianggap cukup membanggakan. Jadi kedua-dua cabaran ini harus ditangani, yaitu ruang pendidikan percuma dan mutu pendidikan yang harus meningkat. Saya sebut soal yang pertama tadi, hak asasi dan ruang. Karena sementara kita bersyukur, alhamdulillah, tahap pertumbuhan ekonomi
prasarana kita itu dianggap baik, membanggakan, berbandingkan banyak negara lain. Tetapi dengan meneliti secara lebih khusus apa yang disebut kesenjangan Gini coefficient. Kesenjangan ini ialah melebarnya jurang pendapatan sang maha kaya dengan golongan miskin. Di Malaysia, interetnik masih ternyata melebar. Walaupun dari segi gimmick politiknya kita semua hidup Melayu, tetapi jurang pendapatan di kalangan Melayu itu sendiri, di kalangan yang maha kaya, kroni yang paling kaya dengan rakyat bawahan itu sangat ketara. Laporan terakhir Bank Dunia dalam Gini coefficient ini menyebut angka 0.462%, bermakna ini di antara yang paling parah di Asia. Ya. Kita lebih parah dari Indonesia, dari kesenjangan, lebih baik dari Papua New Guinea. Jadi jangan merasa kecewa, dan kita lebih baik daripada Papua New Guinea. Seperti mana juga demokrasi kita kalah dengan Indonesia, Filipina, tetapi masih lebih baik berbanding dengan Burma. Dalam belanjawan yang lalu yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, untuk pendidikan 2012 50 bilion ringgit diperuntukkan. Ya. Ini bukan jumlah kecil. Tetapi yang harus diketahui oleh mahasiswa ialah angka ini, jumlah ini merosot sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2013, 2012 50 bilion, 2013 37 bilion. Ini aneh. Sepanjang saya jadi Menteri Keuangan 8 tahun, selak kita dalam rangka strategi belanjawan, pendidikan, kesihatan itu mesti diletak di tahap yang utama. Tidak boleh dikurangkan. Mana dalam menghadapi krisis ekonomi 97-98, saya potong semua. Maknanya jalan raya, lebuh raya, baiki rumah menteri, semua kena potong. Yang ditekalkan atau ditambah hanya pendidikan dan kesehatan. Di Malaysia sekarang ada penurunan 20%. Peruntukan dari keluaran negara kasar 1 tahun untuk pendidikan di Malaysia itu 15%. Semua estimate di dunia mengatakan paling kurang harus di sekitar 20%. Maknanya kita harus menambah, dan ini sudah ada profesor yang lebih mahir di sini, karena ada kaitan dengan bila sebut mutu, sebut peruntukan untuk pendidikan, R&D yang juga kurang. Kalau kita lihat di antara negara berkembang yang harus dilihat sebagai sesuatu yang punya potensi cukup baik, ya, India, China sekarang, Turki, Brazil, itu di antara negara yang memberikan peruntukan dan tumpuan yang cukup baik dalam bidang pendidikan dan R&D. Dan kita di sini tentu ketara kelemahannya. Jadi kalau dilihat dari segi rencana kami dalam Pakatan Rakyat, ini harus diperbetulkan. Peruntukan untuk pendidikan harus ditambah. Peruntukan untuk allowance menteri dikurangkan. Baru adil. Kalau tidak, peruntukan untuk perbaiki rumah Perdana Menteri ditambah, peruntukan untuk rumah murah dikurangkan. Jadi pendekatan itu harus
Sebab itu saya katakan siapa saja yang jadi bakal Perdana Menteri di bawah Pakatan Rakyat tak perlu duduk di rumah rasmi Putrajaya, harus kekal di rumah sendiri. Itu akan menjimatkan jutaan ini. Baik, saya tunggu sedikit tentang pendidikan percuma kerana ia melibatkan kontroversi PTPTN. Ada yang mengatakan PTPTN itu diperkenalkan oleh Anwar tahun 97 masa saya Menteri Keuangan. Dan soalan kedua, kalau PTPTN itu mau dibatalkan, mengapa tidak dibatalkan oleh Selangor? Itu tanya sekali. Tapi jawabannya prinsip. Pertama, kalau sudah lihat 1997 itu semasa percambahan pusat pengajian swasta, IPTS, kos pengajian meningkat, maka kita sediakan peruntukan bukan untuk mengurangkan atau menambah beban, tapi mengurangkan beban bagi kalangan yang terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Sekarang dasar itu diperluaskan untuk semua institusi. Umpamanya kalau masuk UCL kita bayar RM10.000 setahun, di swasta RM50.000. Harus ada pendekatan supaya tahap minimum keperluan kos pengajian, lurah, asrama, makan, pengangkutan ditanggung oleh kerajaan. Tetapi tidak mungkin kita menanggung semuanya di kos swasta. Maka kalau kita kata tanggungan itu RM10.000, maka ia harus terpakai bagi anak-anak yang masuk swasta setakat tahap yang sedemikian. Yang selebihnya itu PTPTN. Tapi dalam keadaan sekarang semuanya PTPTN. Anak korporat kaya PTPTN, anak petani dan peneroka juga PTPTN. Ini yang disebut kesaksamaan ala UMNO, iaitu anak orang kaya pun boleh pinjam PTPTN, anak orang yang paling miskin merempat pun hutang juga PTPTN. Bagi saya ini bukan keadilan. Keadilan adalah memastikan setiap rakyat, anak orang kaya dia mampu biaya anaknya universiti paling terkemuka dengan kos paling tinggi, tapi tidak boleh dinafikan anak kita baik Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan untuk mendapatkan pendidikan baik dan percuma di negara sendiri. Itu pendekatan kita. Baik. Ada yang mengatakan ini bebannya terlalu besar. Dan ia ada kaitan dengan mengapa negeri tidak kendalikan. Kita tekankan ini dasar nasional. Pendidikan ini tanggungjawab nasional. Harus kita faham. Kerana ini dipermainkan. Saya ucap terima kasih kerana negeri-negeri, bukan saja Selangor, ada negeri yang juga mengambil tampil inisiatif dan pertambahan. Tetapi pendidikan ini dari segi tanggungjawab, hasil cukai yang dikutip adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Kerajaan negeri boleh memberi tambahan nampungan. Dan saya selaku penasihat ekonomi kerajaan negeri Selangor memang menggesa kerajaan negeri supaya menambah untuk mengurangkan beban anak-anak terutama di UNICEF. Ini saya setuju pada prinsipnya, dan kerajaan negeri Selangor sentiasa melihat perkara ini. Kita harap ada jawapan yang paling singkat pada masa singkat. Tetapi ini tak boleh lari daripada prinsipnya. Jangan dibebankan pada negeri. Hasil negeri itu ke pusat. Kalau dikendali dengan baik, wang dananya cukup, negara tidak cukup dana. Sudah. Mengapa di bawah pentadbiran kerajaan negeri Selangor, di bawah Tan Sri Khalil, kita catat 2.5 bilion lebihan? Mengapa di Pulau Pinang di bawah Lim Guan A ada lebihan 2 bilion? Dan mengapa dalam kerajaan persekutuan hari ini ada defisit 540 bilion? Ada perbezaan. Kerajaan sama, hasil lebih kurang sama di negeri umpamanya. Kerajaan sama, jumlah pegawai hampir sama, tanggungan sama, hasil lebih kurang sama, tetapi dulu ada lebihan ratusan juta, sekarang lebihan 2 bilion. Ini harus dijawab.
Takkan sudah nak bayangkan akan disiarkan oleh TV3 dan Utusan Malaysia. Tapi mahasiswa dan profesor harus mendapat maklumat ini. Kalaupun berikan teguran dan kritikan kepada kerajaan negeri Selangor, yang harus diberikan, tetapi harus dilihat kerangka ini. Ya. Mengapa? Umpamanya tanah itu sudah menjadi suatu yang gurih negeri Selangor untuk diagihkan kerana pertumbuhan begitu tinggi dan kos begitu mahal, tetapi tanah negeri boleh dianugerah kepada bukan sedikit 200 ekar dianugerah kepada Ketua Wanita UMNO Selangor. 200 ekar yang hasilnya ratusan juta ringgit. Bayangkan anak Selangor mempunyai sekarang. Nah, ini bukan di bawah kerajaan negeri Selangor sekarang, kerajaan negeri Selangor dulu. Kemudian bila perolehan 200 ekar tanah kepada Ketua Wanita UMNO Selangor, uang tidak ada, dia boleh rayu pada Perdana Menteri, bawa ke Jemaah Menteri, maka diluluskan peruntukan dari Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Lembaga Tabung Angkatan Tentera tanggungjawabnya itu adalah untuk membantu bekas tentera sekurang-kurang kebajikan mereka. Berapa saudara anak-anak bekas tentera? Apa yang kita perolehi daripada LTI? 10,000 untuk buat peniaga? Tak. Tapi 200 juta ringgit diluluskan kepada Ketua Wanita UMNO Selangor yang tidak pernah menjadi tentera. Jadi oleh yang demikian, ya, ini dia anda sudah tahu sebab mengapa orang macam kami tak dibenarkan untuk pergi ceramah atau kuliah di universiti. Kalau fakta itu salah atau bohong, saudara berhak cabar. Dan sudah ada profesor-profesor yang layak yang boleh memberikan teguran dan kritikan. Dan saudara sendiri boleh Google website. Karena hal-hal ini hal yang terbuka. Saya semasa Menteri Kewangan, saya luluskan ratusan juta saham tatkala penyelenggaraan Telekom, Tenaga, TNB, Tabung Haji, Koperasi Polis. Saya luluskan. Saya tak luluskan kepada kroni. Saya tak luluskan kepada Ketua Wanita UMNO Negeri. Kepada institusi Bumi Putera yang besar. Marak, Tabung Haji, yang saya sebut LTAT. Sebab apa saya berikan kepada LTAT? Satu penyerahan 400 juta saham. Dari 5, sekarang 1 bilion, 1,5 bilion ringgit masuk dalam tabung. Untuk apa? Kerana pada pemikiran saya, itu saja cara boleh bantu bekas-bekas tentera yang menyambung nyawa pertahankan negara, kemudian dapat aksi berpidana. Jadi sebab itu saya kata, orang yang mengatakan kalau laksanakan PTPTN, baik Tuan Dr. Mahathir ataupun Datuk Seri Najib, bahawa kalau laksanakan program ini, kerajaan akan bankrupt, harus ditanya, mengapa tidak bankrupt bila wang 256 juta wang lembu NFC diambil? Mengapa tidak bankrupt bila 200 ekar diberi kepada Ketua Wanita UMNO Selangor? Mengapa tidak bankrupt bila kroni-kroni diberi kekayaan? Mengapa tidak bankrupt bila anak kamu dapat beli 2,9 ribu juta ringgit syarikat Arab terbesar Asia Tenggara, San Miguel? Mengapa tidak bankrupt? Kita boleh tanya soalan itu. Kerana itu menyebabkan kita berfikir. Ini bukan soal parti, ini bukan soal politik, ini soal membicarakan soal hak, ada kaitan dengan pendidikan percuma. Bila kita sebut pendidikan percuma, tak bertanggungjawab, akan bankruptkan negara. Sudah, saya 8 tahun jadi Menteri Kewangan. Saya boleh bagi carta dari berbagai negara. Hutang kita daripada tahun 1970. Siapa yang mula hutang? Tun Razak. Ada orang marah di hutang? Tidak. Sebab hutang dia itu untuk Helda, untuk pembangunan luar bandar. Dia UMNO juga. Saya tidak kritik dia dari segi hutang. Jadi bukan soal parti, bukan soal sentimen parti. Kalau saya sentimen parti kerana dia UMNO, saya serang juga. Tidak. Kerana saya tengok hutang itu marah. ITM, masa ketika itu belum UITM, pembangunan luar bandar, sekolah-sekolah luar bandar. Jadi hutang oleh Bank Dunia oleh Tun Razak
untuk pembangunan luar bandar, untuk pembangunan desa. Berapa hutang? Sekitar 10-15 triliun. Terus hutang. Kemudian Tengku Razali, kemudian Tun Daim, kemudian saya ambil alih 91. Itu kali pertama daripada 92 sehingga 97 awal 98, di mana kerajaan pada ketika itulah Perserikatan Barisan Nasional. Itu saja period di mana ada lebihan. Sebelum itu semua merah defisit. Itu dari 92 sampai 90. Sebab apa? Sebab saya jatuh. Kalau kita hutang, bukan saya nak bayar. Orang lupa saya. Kalau hutang banyak, bukan generasi saya bayar, generasi anak-anak saya bayar. Maka itulah kita hentikan. Pada tahun 1993, saya menulis kepada Bank Dunia. Terima kasih pelawaan Bank Dunia. Kami di Malaysia punya lebihan wang, oleh demikian kami tidak perlu pinjaman daripada Bank Dunia. Saudara, rekod ini ada dalam surat, saya bentangkan di Parlimen. Saya diberi cuti pada tahun 98, dihantar ke Istana Hinggap Sungai Buloh. Di sana saya berehat dan saya baca. Tapi pada tahun 1999, Menteri Keuangan pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir, mengarahkan Unit Perancang Ekonomi, menulis semula kepada Bank Dunia, kami minta pinjam. Sudah, between fact and myth or reality, kata T.S. Eliot, lies the shadow. Kerana persepsi rakyat, kerana TV3, RTM, utusan media UMNO, Anwar ini Bank Dunia, IMF. Persepsi. Fakta 93 saya stop, hentikan pinjaman dari Bank Dunia. 99 Tun Mahathir yang menentang Bank Dunia itu pohon pinjaman. Macam mana saya tahu? Tahun 2005 saya menjadi profesor di Georgetown University, Washington DC. Tapi kalau nak masuk UIA atau UITM tak boleh sekarang. Tak layak kerana standard UITM, UIA, UM, UKM itu jauh lebih tinggi daripada Georgetown University. Jadi bila saya jadi di situ, saya diundang oleh Bank Dunia kerana saya pernah menjadi pengurusi Chairman Development Committee of the World Bank and the IMF. Kerana kapasiti saya dulu, saya diundang menjadi konsultan mengenai accountability, good governance and anti-corruption drive at the World Bank. Saya minta file Nigeria, Pakistan, South Africa, Indonesia dan Malaysia. Baru saya dapat tahu ada surat pohon pinjaman dari Bank Dunia pada tahun 99. Tidak disiarkan sama sekali, tidak dimaklumkan dalam di negara kita. Ini yang saya bentangkan, saudara. Sebab itu saya mengatakan penting dibicarakan soal pendidikan percuma dalam konteks pengurusan dan tata kelola yang baik. Tata kelola ini governance, good governance. Kerana kalau tidak, wang tidak mungkin cukup. Saya beri contoh, ini fakta. Jalan di Selangor yang dikendalikan oleh Kerajaan Negeri Selangor berbanding dengan jalan yang dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan JKR. Jalan yang sama, spek yang sama, dijalankan di Selangor murah 30%. Maknanya kalau 1 bilion oleh Kerajaan Persekutuan, hanya 700 juta ringgit oleh Kerajaan Islam. Ini yang kita sebut soal tata kelola yang baik. 300 juta itu boleh untuk apa kemudian? Dijimatkan, dipulang. Ketua Audit Negara bagi laporan tiap tahun. Dan laporan ini kita teliti di Parlimen, itu hujah. Baru kita tahu, komputer harga 4,000, charge 48,000. Screwdriver RM1.80, RM4.80.
Jadi semua diskrepensi ini berlaku. Saya tak salahkan mana-mana sistem. Saya fikir kalau kerajaan Pakatan Rakyat ambil alih pun mungkin ada kelemahan-kelemahan. Tetapi manakala ini berlarutan dan jumlahnya begitu besar, ia menunjukkan ada kesalahan besar. Berapakah estimate kita dalam kebocoran, ketirisan dan rasuah 1 tahun? 20 bilion ringgit. Berapa hutang PTPTN semua? Datuk Najib kata mula 40 bilion, kemudian dia turun jadi 30 bilion. Kita punya estimate 28. Lebih dia lagi sikit. Saya bila kita tanya Datuk Najib, dia bagi banyak angka. Maknanya Kementerian Keuangan sekarang ni tidak macam zaman saya, kalau tukar saja angka saya mengamuk dengan pegawai. Sebab kewibawaan Kementerian Keuangan itu terletak pada keupayaan dia memberi angka yang tepat. Kalau unjuran lain, berapa jumlah wang hutang, itu bukan unjuran. Unjuran ni berapa unjuran pertumbuhan ekonomi tahun depan, 5.8 berdasarkan hujah-hujah. Jadi kalau silap 1-2% mungkin boleh dimaafkan. Tapi kalau jumlah hutang berapa? 50 bilion. Minggu depan pula 30 bilion. Ini bukan kenyataan Menteri Keuangan. Ketua kampung pun tak boleh jawab macam itu. Jadi kalau kita urus, saya katakan berapa bocor rasuah 20 bilion. Jadi kalau orang kata bankrupt, ini yang membankruptkan negara. Baru-baru ini di Parlimen saya bentangkan laporan Global Financial Integrity Report, GFI. You Google boleh dapat GFI, Global Financial Integrity. Pada tahun 2010, aliran wang yang disebut illicit funds, wang haram. Ya. Wang haram itu dijelaskan apa dia? Rasuah, curi, tak rekod, judi yang tidak berlesen, dan juga apa disebut mispricing. Mispricing dulu istilahnya transfer pricing, tak ada rekod. 190 bilion. Katakanlah kita tolak transfer pricing 90 bilion. 100 bilion ringgit dibawa, dicuri, bawa keluar dari Malaysia ke luar negara. Siapa kata? Global Financial Integrity. Ada jawapan daripada Menteri Keuangan? Tidak ada jawapan. Ada laporan dalam TV3? Tidak ada. 100 bilion ringgit dipunggah keluar cara haram tanpa rekod, tak disebut dalam media. Saudara, something is rotten in the society. Ini bukan soal politik hati. Ini soal tata kelola. Jadi kalau orang jawab, bagi tahu kepada saudara, negara bankrupt kena bagi free education, saudara bagi tahu GFI report 2010, 190 billion ringgit of illicit funds taken out of the country. Sebab itu bila kita ajak debat, Datuk Seri Najib tidak akan setuju untuk debat. Kerana kalau kita debat bagi fakta begini, suka nak kata no, okey. Kalau no, panggil GFI. Kita dah tulis surat kepada pegawai GFI, datang ke KL, pertahankan report dia. Jadi dia jelaskan ada transfer pricing. Okey, tolak 90 bilion, 100 bilion. Berani datang. Kementerian Keuangan sampai sekarang tak mau jawab. Nak jumpa dengan wakil GFI yang mengatakan kita kehilangan 100 bilion ringgit. Tahun 2010 sahaja. Itu kena selamatkan Malaysia dalam pilihan raya akan datang. Baik. Kita buat, saya nak khususkan tentang PTPTN. Ya. Datuk Najib mula mengatakan ya 43 bilion. Kemudian dia kata 30 bilion. Perkiraan kita sekitar 25 bilion. Ya. Berapa peminjam? 650. Mungkin sekarang dekat 700,000 yang meminjam.
Dan apakah kita mampu bayar? Kita buat suatu angka. Kalau kita hutang sekarang 24, kita 25 bilion. Kita bukan boleh bayar hari ini juga. Dan kita ambil alih kena bayar hutang kerana kita bagi percuma dah. Kita bayar tanggungan untuk tahun itu dan tunggakan untuk tahun itu. Dan yang lain kita gunting. Bank mana yang terlibat? Bank yang besar sekali bagi pinjamannya bank di Datuk Seri Najib, CIMB. Jadi kita gunting ni, panggil. Tak boleh terlangsung sikit. Boleh. Garanti boleh. Dia tengok siapa yang perintah. Macam kadar elektrik. Elektrik ini disebut jana kuasa bebas, IPP. Siapa yang paling besar dapat? Tokai Judi Ananda Krishna, Powertech. YTL, Pakar Terengganu Sehingga Pasir Gudang, National Grid. Genting, satu lagi Tokai Judi, Genting Sanyet. Dan Tan Sri Sai Mokhtar, Malakot. Sai Mokhtar dapat banyak beras dia, gula dia, kereta api dia, pelabuhan dia, pos pakom dia, kereta dia. Ada Melayu lain macam di Malaysia. Nah, ini problem satu lagi, yang problem kroni. Jadi kalau kita panggil orang dalam jana kuasa, pasal kadar elektrik naik, kos tinggi. Untung kamu berbilion ringgit satu tahun. Tanya YTL, berapa banyak kamu beli petroleum gas, Petronas? Ya, dia beli berapa harga? Diskaun. Kamu jual kat TNB, beri kos meningkat. Ya, maknanya dia beli kat diskaun, dia jual dengan untung kepada TNB. Bila TNB dapat perolehan begitu, TNB tak ada pilihan. Dia akan charge kita. Sekarang kita tukar. Saudara tak tahu mungkin, tapi ibu bapa saudara tahu. Minta tukar, kos meningkat. Kadar elektrik meningkat. Saudara, kita ambil alih insya-Allah Putrajaya. Kita panggil. Ini agreement. Okay. You untung tak ada masalah. Jangan kita anti orang untung. Orang meniaga harus untung. Tapi kalau dia untung berbelion, kos meningkat. Perjanjian itu berat sebelah. Perjanjian itu harus diolah semula. Maka saya yakin, insya-Allah, kita ambil alih Putrajaya. Kita boleh panggil, karena kita tak takut. Dia boleh. Datuk, kalau Datuk boleh undi, kita boleh masuk 500 juta commission dalam akaun Switzerland. Kalau kita ada, itu saya sebut tata kelola. Ini prinsip akhlak. Kita kata dia tak berani begitu. Dan kita, kalau kita kesan mana-mana pimpinan yang mula curang, khianat, dia tangkap dan ganti bilik saya dia 30. Maka saya yakin boleh turunkan. Saudara, saya astagfirullahaladzim, bukan saya nak sombong guru saya pun, tapi saudara, kita boleh buat. Saya 8 tahun lebih kurang. Saya tahulah lebih kurang sikit. Taklah pandai sangat, tapi taklah bodoh sangat juga. Ya. Untuk mengatakan kepada dia, kamu untung okey lah, tapi takkan kerana agreement ini lopsided. Maksud Tuan Mahmud sebahagian ini. Ya. Tapi sebab saya tanya di parlimen, ini yang nak pertahankan sangat YTL dan lain-lain sebab apa? Siapa punya? Yang ada nomini 20%. Siapa nomini 20%? 15% nomininya di Hong Kong. Siapa namanya? Ya, anak-anak mereka. Anak kamu untung bilion-bilion, anak orang kena bayar. Ini masalahnya. Kalau anak kamu untung, niaga yang saya tidak mau halang. Jadi yang PT-PT kita jangka. Saya jangka mulanya 5 bilion. Bincang dengan tim ekonomis dalam Pakatan, Rafizi kata, biarlah kita tak 6, takut nanti ada kontingen. Tak 6 bilion satu tahun. Okey, 6 bilion satu tahun. Bankrupt. Kata Sri Najib. Bayar 6 bilion untuk tambahan free education, bankrupt. Saya nak jawab. Berapa hasil minyak dan syarikat yang berkaitan dengan minyak satu tahun? 80 bilion.
Berapa hasil daripada kelapa sawit satu tahun? 80 bilion ringgit. Tahun 2010 dia merosot 70 bilion. Dua ini saja 150 bilion ringgit. Tak masuk yang lain, cukai lain. Cukai pendapatan, cukai korporat, cukai bisnes, semua. Tak payah. Dua ini saja 150 bilion. Berapa pembatalan PTPTN? Dan bukan ada pembatalan, jamin pendidikan yang lebih baik, peruntukan tambahan bagi universiti termasuk R&D, jamin mutu, jamin jangan ada orang miskin masuk universiti kerana yuran percuma, yang lain dia melarat, merempat. Saya tidak mahu. Jangan sampai umpamanya nak makan pun mi Maggi tiap hari, sekali-sekali okey biasa. Saya pun sekali-sekali mi Maggi juga. Tapi kadang-kadang mahasiswa dia tweet, tengoklah Datuk Sri, kan saya dah 2 hari dia mi Maggi. Biasa. Tapi sekurang-kurangnya adalah prihatin kita tentang derita orang. Jadi makan, minum, bagilah yang basic pun. Jangan sampai oleh kerana dia tu anak dari keluarga yang miskin tak dipedulikan. Saya dah beritahu kepada anak, politics is just not about power. Politik ini bukan sahaja untuk usaha merebut kuasa, tetapi ia harus tercerna daripada damir, conscience, derita kesengsaraan rakyat. Sebab itu kalau sudah lihat umpamanya ditanya dari segi tradisi Islam, selalu bila mari soal penguasaan, kuasa, dia soal keprihatinan bagi kalangan yang derita itu sangat utuh. Sifat kasih sayang kepada yang di bumi sangat kuat ditekankan. Yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayang kepada yang di bumi. Ini tanpa ini tidak akan berlaku. Dalam tradisi masyarakat India umpamanya, sahabat saya itu cucu Mahatma Gandhi, Raj Mohan Gandhi. Dia selalu ingatkan saya, dan grandfather Mahatma Gandhi, bila bicara dengan orang yang dianggap orang-orang yang minatnya politik, dia kata, remember, politics is about conscience. Politik itu soal hati nurani. Harus bersih, harus ada keprihatinan tentang derita orang bawahan. Jangan kita remehkan. Jadi kalau kita biarkan ratusan juta komisen, tanah ketua wanita boleh dapat 200 ekar, yang miskin nak dapat sekatan kera pun susah. Anak mahasiswa yang miskin, yang makan yang susah, dan itu tidak langsung menyentuh perasaan penguasa. Itu disease, penyakit yang harus diperbaiki. Apatah lagi kalau konsep pendidikan itu kita katakan tadi adalah menimba ilmu, assimilation of knowledge. Untuk apa kita menimba ilmu? Untuk jadi pakar, untuk profession masing-masing. Tapi tamak for the dissemination of truth. Itu untuk menyampai dan mempertahankan kebenaran. Bila universiti itu dikongkong, menghalang maklumat dan menjadikan suatu ruang propaganda, maka kita gagal dalam matlamat pendidikan. Walaupun kita mungkin menjadi seorang jurutera yang handal, tapi gagal dalam adabani rabbi fa'ahsana ta'dibi, itu adab ataupun dissemination of truth. Jadi bagi saya soal pendidikan percuma, kalau segi kos saya dah terangkan dari awal tadi, iaitu belanjawan negara dalam bidang pendidikan yang harus ditingkatkan. Keduanya khusus PTPTN kerana ia jadi bahan kontroversi. Sudah ingat, mula-mula kita keluarkan dulu bankrupt, tolak sama sekali. Kemudian bila tengok anak-anak mahasiswa dah mula
dukung, kita kurangkan 20%, 30%, boleh pula undi. Yang itu kita bankrupt. Ini sebab karena dia tak fikir outside the box. Ya. Ini pemerintahan dia fikir itu. Nak fikir. Apa salah? Hutang bayar. Saya ingat lagi Ketua Umrah dicabut. Bolehkah seorang ketua pembangkang yang bercita-cita dan gila nak jadi Perdana Menteri sanggup meracuni pemikiran anak-anak muda supaya jangan bayar hutang? Saya tak kata isu hutang, saya kata isu prinsipnya awak. Mengapa sebuah negara yang kaya 150 bilion ringgit daripada minyak dan kelapa sawit tak boleh jamin pendidikan percuma kepada rakyat? Sahabat saya Perdana Menteri Turki, namanya Recep Tayyip Erdogan. Bila saya dibebaskan dari penjara, dia undang saya, Azizah dan anak-anak jadi tamu dia. Saya sampai, kebetulan anak-anak tak boleh kerana mereka kuliah. Saya dengan Azizah, saya tengok tak ada program. Dia kata, no, you want me to relax, second honeymoon. Malam dia datang dari 7:30 sampai tengah malam. Dia dengan Aminah, isteri dia. Dan saya tanya pengalaman dia sebagai Perdana Menteri, sebab dia sahabat dan saya tahu orangnya gigih, bukan lembab, dan berani dan prihatin terhadap rakyat. Saya kenal dia. Dia jawab, ya, jadi Perdana Menteri saya, it's a great country, Prime Minister, big thing. Tapi dia kata, my people in Anatolia, di kampung sana, masuk belajar pun susah, lulus cemerlang, nak masuk universiti tak mampu. Kalau masuk hutang, apa yang dibanggakan? Itu beza. Kalau kita kalau jadi Perdana Menteri apa? Jadi bidang. Sebab itu jadi keprihatinan, conscious tu ada. Jadi dalam masa 2 tahun lebih dia perkenalkan pendidikan percuma di Turki. Ada menteri di sini pertikai, dia kata Anwar bohong, tidak ada pendidikan percuma di Turki. Sudah, saya ada rekod jawapan hitam putih daripada badan Turki. Bagaimana PTPTN Turki dibatalkan dan pendidikan percuma. Komputer sekarang diberikan kepada tiap mahasiswa. Komputer percuma. Saya belum lagi umumkan itu, tapi kita pertimbangkan. Kita batal dulu PTPTN, hutang kita tengok komputer yang agak murah, yang sederhana, yang working, tidak yang terlalu canggih. Ya, bagi kami dia kata jadi macam keperluan kertas dengan pensel. Masa kita belajar dulu, ya, kertas dan papan hitam, kapur. Sekarang komputer. Saya cuma bagi idea kalau Menteri Besar Selangor ni. Jadi dalam masa 2,5 tahun. Jadi paling akhir saya jumpa dia tanya Anwar, bila pindah raya? Saya kata dekat, insya-Allah. Jadi apa? Saya kata, kalau saya turun harga minyak. Biasa sebut turun harga minyak dia. Sebab Turki tidak ada minyak. Turki import minyak. Jadi saya kata kita hasil minyak banyak, saya nak turun harga minyak. Dia kata dia, pasal minyak tu pening dia yang paling besar. Sebab kos minyak terlalu tinggi di Turki kan, kita terpaksa import. Lagi, saya kata, this year elections, this year I will cancel this PTPTN, which is a burden to my children. Dia jawab apa? Dia, saya tengok menghina air mata. We pray Allah to Allah SWT for your success. Dan dia kata, astaghfirul khairat, I will compete with you. Ya? Dia guna ayat Quran, Anwar, kami di Turki akan berlumba dengan kamu untuk buat kebajikan khairat. Khairatnya apa? Pendidikan lebih baik, kesihatan lebih baik, perumahan lebih baik bagi rakyat. Kita kalau khairat apa? Projek lebih baik, bangunan lebih tinggi, cincin lebih mahal. Jadi pendekatan berbeda. Jadi bagi dia jawab saya itu dengan ayat Quran. Anwar, fastabiqul khairat, I challenge you. You take over Malaysia, we will compete with you. Siapa yang beri khidmat lebih baik kepada rakyat,
pendidikan percuma, kualiti pendidikan, research yang lebih baik, industri. Tengok pemikiran. Saudara, ini challenge bagi kami dan bagi saudara. Maka manfaatkan waktu sebaiknya, belajar dengan sungguh-sungguh, telaah dengan sebaiknya, manfaatkan perpustakaan dan baca sebanyak mungkin, kerana ini waktu yang paling berharga. Tetapi tanam dalam jiwa kita minat ilmu. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Talib bila ditanya minat ilmu, dia kata lazzatul ma'rifah. Dia kata ilmu ini yang memberahikan. Lazzatul maknanya dia ilmu ini sesuatu yang mengkhayal dan memberahikan. Ma'rifah kerana ilmu dan kebijaksanaan yang boleh dicapai dan itu. Sudah membaca, dapat maklumat, sudah tidak akan ditipu. Sudah tidak ditipu, saudara boleh mempengaruhi ibu bapa dan kawan-kawan supaya jangan ditipu. Yang kita nak pertahankan ini hak kita. Yang kita nak jaga ini bukan wang orang, wang negara kita. Jangan curi dan rompak wang orang. Jangan rompak wang orang untuk memberikan kemudahan kepada pendidikan kita. Yang saya usulkan ini ialah wang kita, wang negara, untuk bantu anak-anak kita menjamin masa depan yang lebih baik bagi negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.